37, tak apalah ya. So even ada 33 yang masuk, saya berharap lagi 13 orang tu akan masuk lah, akan on the way untuk masuk kelas Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua, selamat petang semua. Belum lagi pukul 3 So selamat tengah hari semua. Okey, jadi sekarang ni dah lama tak jumpa kan. Minggu lepas saya audit, so memang tak ada kelas lah. So minggu ni kita akan buat kelas. Okey. Jadi sekarang ni okey ke proposal awak semua? Ada tak apa-apa masalah tentang proposal? Saya dah delaykan waktu penghantaran. Okey, boleh check dekat dalam MyGuru. Kan untuk literature review punya bahagian bab 2 Okey. Semua okey ke? Senyap ni okey tak ni? Tolong respons orang. Isa ada tak Isa? Okey doktor. Okey. Okey doktor. Okey, jadi sekarang ni macam nilai memang saya dapat mesej daripada beberapa orang yang mengadu SB dia tak tak semak lagi whatsoever Secara jujurnya student saya pun saya tak semak lagi sebab saya pun sakit lagi sekarang ni. Saya MC sekarang ni tapi saya buat juga kelas sebab saya takut ramai yang tinggal. Okey, jadi sekarang ni student saya sendiri pun saya tak semak lagi, tapi saya insya-Allah saya akan semak lah by hook or by crook this week lah saya akan semak. Okey, jadi sekarang ni kalau yang tak communicate lagi, tak berborak, tak berbincang lagi dengan SV, and then SV pun tak semak lagi, tak apa, don't worry. Okey, awak kena ingatkan mereka daripada from time to time lah. Okey, dan juga tolong bagi message tu dengan orang kata ayat yang baik lah, ayat yang humble, okey, ayat yang merendah diri. Okey, merendah diri kerana apa? Kerana awak sebagai seorang pelajar dan juga beliau adalah seorang SV awak. Okey, awak nak menuntut ilmu daripada beliau. Jadi sekarang ni tolong menggunakan ayat-ayat yang bagus lah okey. Tolong tanyalah dia elok-elok dah baca ke belum ke, dah semak ke, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Okey, saya berharap pada minggu ini adalah minggu ke-9, betul ke? Betul kan? Okey, jadi sekarang ni kan dah minggu ke-9, kita akan ada presentation minggu ke-12, betul kan? Okey, jadi sekarang ni saya takut juga sebabnya yelah nak cepat kan, minggu ke-12 memang ada presentation untuk proposal dan juga untuk final year project. Jadi sekarang ni by hook or by crook awak dah start untuk buat chapter 3. Dah hantar, dah supposed to be awak dah nak hantar chapter 3 kan? Saya buka sekarang kejap kita punya plan untuk semester 6. Sekejap saya nak buat plan kita yang saya dah buat. Mana pula plan ni? Kejap. Pelantikan senarai IT. Kita buka arahan dulu. Okey, jadi sekarang ni chapter metodologi sepatutnya awak hantar yang dah elok lah pada minggu ke-11 iaitu 3 Januari 2021 Okey, tetapi maybe saya akan cepatkan sedikit penghantaran tersebut. Kerana apa? Kerana kita nak buat kita punya proposal defense pada minggu ke-12 Okey, sebab untuk nak tallykan dengan semester 7 Sekejap saya tunjuk kat awak Okey. Okey. Jadi sekarang ni kita maybe awak nampak semua sekali saya dah share dengan awak Okey, pembentangan projek penyelidikan dan juga proposal ini sama proposal dengan projek penyelidikan. Maybe kita akan bentangkan pada 12 hingga 14 Januari ataupun awalkan sedikit. Okey, minggu ke-12 ni Jadi sekarang ni kita dah minggu ke-9. Okay, make sure minggu ke-10, minggu depan, iaitu awak tak ada kelas, awak tak ada apa, buat cuti seminggu. Okay, tolong settlekan FYP. Saya cakap awal-awal
Okey, tolong settlekan FYP awak. Kerana apa? Kerana saya akan ubah time ini. Saya akan ubah minggu ke-12 ini adalah minggu untuk kita present awal minggu. Minggu ke-11 adalah hantar final you punya proposal. Sorry, minggu ke-10 dah hantar final proposal awak. Minggu ke-10 hantar chapter 3. Minggu ke-11 dah chapter 1, 2 and 3 and then slide presentation. Minggu ke-12 awak dah present. Boleh? Itu kita punya plan lah ya untuk kita make sure bahawa kita on the right track. Okay, kalau tak kita akan lambat dan juga masalah nanti. Okay, boleh ya, faham ya? Semua kena start untuk buat chapter methodology sekarang. Dan hopefully awak settle chapter 1, 2 and 3 pada minggu hadapan dah settle. Naik lepas cuti exam, terus boleh buat start presentation and terus hantar dekat SV. Proposal is just very simple proposal kan. Proposal simple je, okay. Jadi sekarang ni awak kena make sure awak boleh buat betul-betul. Faham ya? Okay ya? Okay, yang kedua, hari ni kita akan masuk metodologi. Okay, minggu lepas saya dah discuss dengan awak tentang reka bentuk kajian. Betul kan? Research design. Betul ke? Saya pun dah ingat lupa sebenarnya ni. Okay? Kelas boleh bagi feedback tak? Hanafi, last week saya discuss apa? Ya, apa? Last 2 week saya discuss apa? Saya dah lupa dah sebenarnya. Research design kan? Experimental. Betul, betul. Okay, jadi sekarang ni kita akan belajar sampling. Okay, sorry saya sediakan awak punya nota dalam bahasa Melayu Okay, supposed to be nota dalam bahasa Inggeris kan, tapi tak apa kok Okay, semua kan bahasa Melayu kan? Faham kan? Okay, jadi sekarang ni kita terus masuk kepada sampling Okay, sekejap nak share. Okay, semua nampak ke? Semua nampak Nampak ke? Nampak. Alah, turunlah bagi feedback. Nampak. Okay, tak best lah cakap seorang-seorang ni. Okay, so sekarang ni kita akan belajar tentang sampling. Sampling ni satu benda yang agak besar, agak penting. Kalau awak salah sampling, memang salah research awak. Awak kena redo balik. Okay, and then perlu diingatkan lah saya punya kawan hari tu, dia buat PhD, dia salah sampling, dia kena buat pembetulan selama setahun untuk collect data balik. Pening kepala. So betul-betul lah buat sampling ni Okay. Jadi sekarang ni kita pergi kepada ni. Pertama sekali apa yang dimasukkan dengan persampalan. Okay, proses memilih sebilangan subjek daripada sesuatu populasi untuk dijadikan responden kajian. Awak akan didedahkan dengan term-term iaitu populasi, subjek, responden, sampel dan sebagainya. Okey, dalam research. Okey, penggunaan sampel yang tidak sesuai akan mengurangkan kesahihan dan kebolehpercayaan kajian. Kalau awak salah menggunakan teknik persampalan, kajian awak tidak valid, tidak sah. That's why lah awak kena ulang sekali lagi awak punya data collection. Satu benda yang agak sukar. Okey, boleh? Katakanlah masalah awak adalah di kalangan pelajar. Okey, saya selalu tekankan di sini pelajar yang ada masalah pelajar-pelajar FYP, okey, masalah dia adalah di kalangan pelajar. Pelajar sukar untuk mempelajari subjek kimia. Topik dia topik ikatan kimia. Dia buatlah pelajar ini, pelajar itu penyertaan masalah semua okey. Tiba-tiba sampling dia mengambil bakal guru. Kenapa nak bakal guru? You can justify lah kenapa you ambil bakal guru. Adakah masalah itu berpunca daripada bakal guru? Faham tak? Ya, sampling tu tak tally. Faham? Itu yang pertama. Contoh yang pertama. Yang kedua, okey, persampalan ni dia kata dia ambil persampalan rawak.
Tetapi dia dah bagi tahu dah. Dia ambil bakal guru pula dia ambil SEM 7. SEM 7 dah ada berapa bilangan dia. Dia ambil semua sekali. Jadi taklah, itu dah kita dah menetapkan kriteria. Jadi sekarang ni benda tu dah tidak lawak. Faham Okey, jadi sekarang ni awak kena faham betul-betul macam apakah teknik persempalan yang awak gunakan. Pertama sekali, kita pergi kepada term populasi. Populasi adalah seluruh kumpulan yang akan dikaji. Apa populasi kajian awak? Contoh dia sekarang ni, awak nak menyiasat tentang, awak nak membangunkan modul dan juga nak melihat persepsi kebolehgunaan modul itu di kalangan pelajar tingkatan 4, katakan. Okey, jadi sekarang ni populasi awak adalah pelajar tingkatan 4. Faham? Faham tak? Okey. Faham, Doktor. Kita ada populasi capaian. Maksud sekarang ni populasi capaian tu apa yang kita boleh capai. Pelajar tingkatan 4 di Perak katakan. Okey, kita tak mampu untuk nak buat semua pelajar tingkatan 4 di satu Malaysia. Jadi sekarang ni kita nak buat dekat Perak. Jadi itulah populasi capaian. Okey, kenapa nak buat dekat Perak? Sebabnya SPM Perak adalah yang paling corot di kalangan negeri-negeri lain dalam subjek kimia. Boleh diterima macam tu. Siapa yang cakap? Awak ada evidence. Faham macam tu? Okey, macam itulah kita nak tetapkan kita punya sampel. Boleh? Yang seterusnya kerangka persampalan. Satu senarai elemen populasi yang akan dibuat persampalan. Okey, ini adalah bagaimana you nak buat persampalan tu. Apa dia punya prosedur. Okey, yang seterusnya sampel adalah sebahagian elemen dalam populasi. Yang ini yang awak akan ambil dan akan menyertai awak punya kajian. Itu sampel. Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada faktor-faktor yang mempengaruhi sampel. Okey. Kalaulah jenis kajian, kalau kajian deskriptif, awak nak describe je sampel awak tu. Okey, sampel dia kena besar. Kajian dia daripada kajian inferensi. Okey, kalau kajian kuantitatif lebih besar daripada kajian kualitatif. Selalunya kajian kuantitatif lebih besar daripada kajian kualitatif punya sampel. Kualitatif ini seperti apa? Seperti awak semua menjalankan kajian kes. Awak nak menyiasat kes pelajar-pelajar delikuen. Okey, yang ada masalah, delikuen iaitu pelajar-pelajar remaja yang ada masalah. Okey, so delikuen tu awak akan interview dia. Contoh, that's why lah awak akan menggunakan sampel yang kecil saja. Maybe awak perlukan 5 orang untuk awak interview. Okey, kalau lah awak gunakan kaedah kuantitatif akan lebih besar. Saya percaya, okey, kebanyakan daripada awak, hampir 98% daripada awak adalah menggunakan kajian ataupun pendekatan kuantitatif. Okey. Jenis populasi pula homogeneous. Homogeneous ni apa? Sampel besar daripada heterogeneous. Perlu pemilihan sistematik. Homogeneous ni maksud dia apa? Homo. Sama. Maksud dia sekarang ni, okey, setiap populasi itu, okey, akan mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Itu nama dia homogeneous. Kalau heterogeneous, dia lain. Dia ada perbezaan. Okey. Perbelanjaan. Banyak ataupun sikit. Kalau banyak, bolehlah banyak sampel. Ini adalah grant lah ya. Dalam grant Okey, seterusnya skala pengukuran. Contoh dia skala nominal. Nominal ni apa? Nominal ni adalah kategori-kategori. Lelaki, perempuan. Macam tu. Sampel kecil daripada skala ordinal, selang dan nisbah. Okey. Ini awak akan gunakan, kalau nisbah ni awak akan gunakan kalau awak nak kaji tentang pencapaian pelajar contohnya, ujian pencapaian, awak akan gunakan skala nisbah. Okey. So kita pergi pula, okey, bagaimana menentukan saiz sampel? Ada 2 cara. Pertama sekali dengan menggunakan pengiraan. Yang kedua, kita gunakan jadual penentu saiz sampel. Jadual penentu saiz sampel yang paling popular sekali kita gunakan apa? Craigie dan Morgan. Craigie and Morgan. Kita juga boleh gunakan Cohen, Manning and Marison. Dan juga kita boleh gunakan penentuan saiz sampel Cohen 1992. Faham ya? Okey ya? Selalunya orang akan gunakan Craigie and Morgan untuk buat
kuantitatif punya research selalunya, bukan semestinya okey seterusnya ini adalah Craigie and Morgan punya sampel. Okay. N ini adalah populasi, S adalah sampel. Okay. Katakanlah populasi awak katakanlah awak nak ambil satu Malaysia punya pelajar katakan 5 katakan yang ambil kimia. Katakan populasi dia adalah 100,000. Jadi awak kena ambil 384 orang pelajar katakan 5 untuk mewakili 100,000 ini. Faham? Katakanlah awak punya populasi, awak terangkan populasi awak adalah seluruh pelajar tingkatan 5 yang mengambil subjek kimia di Malaysia. Jadi sekarang ni awak dah menggunakan awak punya populasi adalah 100,000. Okey, 100,000 ke juta ni? 1 2 3 4 5 6 1 juta. Okey, jadi sekarang ni awak perlu ambil sampel sebanyak 384 orang pelajar tingkatan 5 yang mengambil kimia. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kena ambil macam ni. Katakanlah awak define awak punya populasi adalah sebanyak 300 orang. Katakanlah populasi saya adalah bakal guru iaitu pelajar semester 1 hingga semester 6 jurusan kimia di UPSI. Katakan iaitu seramai berapa orang? Seramai 3 berapa orang? Katakanlah seramai 400 kot. Sama 440 orang. Jadi sekarang ni awak kena ambil bilangan sampel adalah 205 orang. N adalah populasi, S adalah sampel. Boleh tak? Pak, boleh tak? Faham tak? Dia saya. Doktor, kalau satu sekolah, doktor kiranya kalau kita nak buat kajian keberkesanan di sekolah, maksudnya jumlah populasi tu satu sekolah lah kan? Awak kena define populasi awak tu ada pelajar apa. Awak kena define populasi awak sekarang ni awak nak menyiasat. Saya suka kalau awak tulis terus dia punya tempat. Pembangunan modul ABC di kalangan pelajar dan juga persepsi kebolehgunaan di kalangan pelajar tingkatan 4 di dalam daerah Manjung katakan. Jadi sekarang ni populasi awak adalah pelajar daerah Manjung. Faham? Okey, katakanlah daerah Manjung tu populasi dia adalah sebanyak 200 orang. Tak 200 orang. Manjung tu sebanyak 2,000 orang. Katakan awak kena ambil 322 orang sahaja. Okey, sebagai dia punya sampel. Okey, boleh dan juga kalau eksperimental lain. Eksperimental ni dia punya awak ada kawalan dan juga ada rawatan kan? Dia punya sampel sekurang-kurangnya 30 orang. Seperti dalam buku e-panduan tersebut kan. Jadi sekarang ni 30 kawalan, 30 rawatan. Selalunya kita menggunakan table Craigie and Morgan ini kalau kita nak gunakan soal selidik. Faham ya? Kajian tinjauan. Kita selalu gunakan ini. Nak gunakan soal selidik kebolehgunaan. Kan? Kalau kita nak uji keberkesanan, selalunya kita gunakan ujian pencapaian. Betul kan? Kita tak gunakan jadual Craigie and Morgan. Boleh? Faham ke? Okey, Doktor. Okey ke? Boleh kalau keberkesanan kita tak gunakan, selalunya kita tak gunakan Craigie and Morgan. Kalau ini Craigie and Morgan ni kalau kita gunakan kalau kajian tinjauan, selalunya kita gunakan soal selidik. Kita akan gunakan Craigie and Morgan. Boleh? Ada ke orang buat keberkesanan dekat dalam kelas ni? Ada ke? Ada buat ke? Ada. Boring lah. Ada. Ni tak ada siapa pun nak respon. Okey. Jadi sekarang ni kita pergi pula kepada ini adalah jadual apa? Jadual ini adalah kalau kita nak menggunakan kaedah lain kita gunakan dia punya confidence level 90%, 95% dan juga confidence level 99%.
Selalunya kan signifikan pada 0.05. Ingat lagi tak? Selalunya kan signifikan secara statistik iaitu kurang daripada 0.05 katakan. Okey, inilah 0.05. Okey, maksud dia sekarang ni dia punya ralat, nisbah peratusan ralat adalah 0.05% sahaja. Iaitu 95% betul. Macam tu sebenarnya. Okey? Boleh Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada prosedur persampilan. Okey. So sekarang ni persampilan ada dua. Kebarangkalian dengan bukan kebarangkalian. Okey. Kalau kebarangkalian ni adalah kalau bukan kebarangkalian ni seperti kita buat eksperimental, okey, kita ataupun kita buat kajian case, okey. Itu kita dah pilih dah kita punya apa orang kata kita punya sampel. Okey, kalaulah kebarangkalian ni secara rawak selalunya. Okey, boleh Kau sekarang ni prosedur persampilan, okey. Prosedur persampilan kebarangkalian pertama sekali terdiri daripada 4 iaitu prosedur persampilan rawak mudah, prosedur persampilan berkelompok, prosedur persampilan rawak berlapis dan juga prosedur persampilan sistematik. Kita akan pergi go through one by one. Kalau prosedur persampilan bukan kebarangkalian ini, okey, kita ada berapa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selalunya kita akan gunakan, kalau bukan kebarangkalian, selalunya kita akan gunakan kita akan gunakan pendekatan kualitatif. Kalau bukan kebarangkalian okey. Kita akan pergi satu-satu. Okey, apa yang dikatakan persampilan rawak mudah? Okey, pertama sekali, subjek adalah homogeneous. Okey, setiap unit atau subjek dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Rawak, awak ambil je mana-mana macam tu. Awak dah define dah populasi awak adalah seluruh pelajar ISMP Kimia dekat semester 7. Jadi sekarang ni semua adalah ada mempunyai kebarangkalian untuk dipilih. Okey, semester 6 katakan orang boleh pilih Sakira, ada kebarangkalian untuk dipilih. Aina Shira ada kebarangkalian untuk dipilih. Adik Farhan ada kebarangkalian untuk dipilih. Okey, secara rawak. Contoh rawak ni macam mana Kalau dekat dalam lift katakan. Okey. Katakan dekat dalam lift, okey. Lift terbuka, katakanlah ada orang gila jaga lift. Okey. Bila lift tu terbuka, dia peluk siapa yang keluar. Itu rawak. Tak kira lah siapa yang keluar tu dia peluk je, itu namanya rawak. Faham ke saya punya analogi Rawak ni siapa pun ada kebarangkalian untuk dipilih. Okey, tapi awak define dulu apa populasi awak. Okey. So sekarang ni seterusnya kita apa lagi? Okey, menyediakan senarai subjek populasi, kita kena define siapa populasi kita. Yang kedua, melabelkan subjek-subjek populasi mengikut angka. Okey, ini adalah cara bagaimana kita nak pilih angka. Katakan populasi 60, kita perlukan sampel sebanyak 10. Okey. Jadi memilih subjek secara rawak, contohnya baling dadu. Okey, maybe kita akan baling dadu, kita nak 10 kan. Jadi kita baling dadu 10 kali. Okey, and then kita tengoklah dadu tu, kalau dadu tu buka dadu, kita baling 2 dadu. Okey, katakanlah dadu pertama satu-satu, katakan orang nombor 2. So sekarang ni pertama sekali cara nak buat dia, kita labelkan dulu subjek-subjek dia. Contohnya macam ni. Macam ni. Kita labelkan dulu subjek-subjek dia. Okey, labelkan ikut nombor Okey, nanti kita baling dadu, kita akan ambil saja. Terus saja. Okey, itu contoh jadual nombor rawak. Ataupun nak senang, awak ada sampel katakan 60 orang katakan. Awak letak nama-nama semua sekali sampel awak tu, awak letak dekat dalam mangkuk ke apa ke, awak cabut nama. Itu perawak juga. Okey, katakanlah awak ada populasi sebanyak 60 orang, awak nak 10 sampel. Jadi sekarang ni 60 nama tu awak letak kat dalam balang, awak cabut satu-satu. Nak cabut sebanyak 10 kali. Jadi nama yang keluar itu adalah rawak. Awak kiranya semua orang ada kebarangkalian untuk dipilih sebagai sampel, dan siapa yang bernasib baik dia akan dipilih sebagai sampel. Contoh dia macam tu. Faham tak yang rawak ni? Ada tak siapa yang tak faham?
Ada tak siapa yang tak? Contoh, maybe penerangan saya pun ada yang tak jelas juga kan. Jadi beritahu kat saya, nanti saya akan ulang-ulang balik. Ada tak? Okey, semua faham rawak Okey, yang seterusnya kita pergi kepada persampalan sistematik. Okey. Sistematik ni macam mana? Subjek saja adalah homogeneous. Okey, persampalan sistematik hanya memilih responden pada keadaan tertentu. Okey, tadi rawak ni tak kira, ambil je kan. Contoh sekali dekat dalam balang letak nama, ambil je 10 nama, macam tu je. Tetapi kalau dekat dalam sistematik ni ada keadaan tertentu. Macam mana awak nak buat? Jadi sekarang ni awak kena senaraikan setiap nama itu ikut dia punya bilangan. Contohnya macam ni lah. Nombor 1 motor, nombor 2 balan, nombor 3 cong, nombor 4 lim. Faham Okey. Jadi sekarang ni kita akan pergi, kita akan kira bagaimana kita nak menentukan keadaan. Keadaan tu keadaan 4 ke, keadaan 5 ke, keadaan 6 ke. Jadi jumlah subjek dalam populasi over jumlah responden yang diperlukan. Okey. Bahagi je lah sekarang ni berapa populasi awak, berapa responden yang diperlukan ataupun sampel yang diperlukan. Okay. And then sekarang ni, katakanlah 4, awak ambil ganda 4. Ganda 4 ni, lim. 4 lagi, 1, 2, 3, 4 ni, responden 4 ni, Ahmad. Lagi, responden ketiga, Asnah. Macam tu. Awak kena senaraikan ikut bilangan, ikut turutan. Boleh? Faham tak? Itu sistematik. Rawak jugalah sebenarnya. Siapa-siapa boleh dipilih, kan? Faham Okey. Beza antara rawak mudah dan juga rawak sistematik ataupun persampalan sistematik. Boleh Okey, seterusnya rawak berlapis. Okey, ini kena faham betul-betul Sebab apa? Sebab dia ada 2 step. Okey. Pertama sekali, subjek saja adalah heterogen, mempunyai subsampel seperti jantina dan bangsa. Kalau homogeneous ini, awak tak kira dia bangsa Melayu ke, India ke, Cina ke, awak tak kira dia lelaki ke, perempuan ke, itu bukanlah awak punya intention nak tahu. Yang awak nak tahu adalah keberkesanan awak punya subjek. Ataupun, yang awak nak tahu adalah awak punya modul tu, okey ke tak okey. Boleh guna ke tak boleh guna. Okey. So sekarang ni sekiranya awak nak mengkaji ataupun dia tak cukup dia punya bilangan. Katakanlah dekat dalam sampel awak tu ada 2 orang sahaja Melayu. Ada 10 orang Cina dan ada 20 orang India. Jadi tak cukup dia punya nisbah jantina, nisbah bangsa itu. Jadi sekarang ni awak perlu gunakan awak perlu gunakan rawak berlapis. Sebab apa? Sebab sampel awak adalah heterogen. Okey, tak sama. Okey, langkah-langkah memilih dia menentukan saiz subsampel yang diperlukan, okey, berapa sampel yang diperlukan, menyediakan senarai-senarai saja untuk setiap subsampel dan juga menggunakan prosedur persampalan rawak mudah untuk memilih saja daripada subsampel. Macam ni contoh dia. Okey, mula sekali saiz sampel bagi bangsa 100 orang. 100. Jadi bangsa A awak nak 50. Bangsa B awak nak 30. Bangsa C awak nak 20. Jadi sekarang ni awak pilih dulu bangsa tersebut. Nak 50 A, 50 B, 50 C. Lepas tu baru awak pilih seterusnya. Macam tu. Awak dah tetapkan dah. 5 nisbah 3 nisbah 2. Macam tu. Faham? Awak dah asingkan ikut bangsa. Kalau lah rawak mudah ni atau rawak sistematik ni, tak kira lah Lim ke, Ahmad ke, Hasnah ke, Komati ke, India ke, Melayu ke, Cina ke, dia ambil je. Kalau rawak mudah ni pun awak ambil je ikut nombor-nombor ni. Awak ambil je ikut cabutan bertuah macam itulah, undi-undi je. Tapi kalaulah ikut berlapis ini, dia dah tetapkan dah. Bangsa A kena 5. Bangsa B adalah 3, bangsa C adalah 2, contoh dia. Okey, contoh dia kita nak segregatekan antara lelaki dan juga perempuan contohnya. Okey, jadi lelaki maybe kita akan ambil 5, lelaki maybe kita akan ambil 3, perempuan maybe kita akan ambil 8. Jadi sekarang ni awak dah asingkan dah ikut jantina. Seterusnya baru awak ambil dia punya sampel. Okey, itu adalah rawak berlapis. Okey.
Boleh dia ada dua fasa. Pertama sekali awak asingkan ikut bangsa dulu. Okey. Lepas tu daripada bangsa ni baru awak ambil sampel-sampel tertentu. Itu adalah rawat berlapis. Kalau berkelompok pula, berkelompok contoh dia sekarang apa? Persempalan dijalankan ke atas populasi melibatkan kawasan yang luas dan bilangan subjek yang banyak. Pengkaji ingin menjalankan kajian ke atas 28 buah IPG yang mana pengkaji tidak mempunyai senarai nama pelajar dalam IPG tersebut. Jadi sekarang ni apa? Pada mulanya secara rawak memilih 6 IPG. Dan seterus itu dia akan memilih 200 pelajar ke 6 IPG tersebut. Pertama sekali dia ada 28 IPG. Dia akan pilih secara rawak mudah, cabut undi lah. Cabut undi dia nak 6 je IPG. Rawak mudah. And then daripada 6 IPG ni dia nak 200 saja orang. IPG ni katakan 1000 pelajar. Dia nak 200 pelajar saja. Dia gunakan rawak mudah juga. Maybe cabut undi. Dia ada 2 step. 1 step, 2 step. 1 step, 2 step. Itu dia katakan berkelompok. Dah ada kelompok-kelompok. Contoh dia sekarang ni awak nak kaji tentang masalah Juvana katakan. Awak nak kaji Perak. Perak ada beberapa daerah katakan. Jadi sekarang ni Perak ada berapa daerah? 11, 12 itulah kot jadi sekarang ni awak akan secara rawak mudah awak akan ambil 6 daerah saja. Daerah Perak Tengah, daerah Manjung, daerah Batang Padang, daerah Kinta, daerah Kerian dan daerah apa lagi satu daerah apa je lah Jadi sekarang ni daripada daerah-daerah tersebut awak nak pelajar dia pula. Bilangan pelajar. Jadi awak ambil persempalan rawak mudah, awak hanya nak 200 pelajar saja. Rawak mudah ni macam mana? Rawak mudah ni kita cabut undi. Macam tadi. Macam ini tadi. So dia ada rawak mudah, ada sistematik, ada rawak berlapis dan juga ada berkelompok. Boleh? Kalau rawak berlapis ni kena faham betul-betul. Kalau berlapis ni dia punya portion tak stable, tak balance. Contohnya adalah jantina, lelaki, perempuan tak balance. Jadi sekarang ni awak nak balancekan dia, awak kena ikut nisbah. Itu sebenarnya. Kalau berkelompok ni dia banyak sangat, so awak tak mampu untuk jalankan kepada 28 IPG. Jadi awak kena select secara rawak mudah beberapa IPG sahaja. Boleh So kita pergi pula kepada persempalan bukan kebarangkalian. Selalunya kita akan gunakan kaedah ini kalau kita buat tentang kajian kualitatif. Persempalan bukan kebarangkalian digunakan untuk memilih sampel apabila setiap subjek dalam populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Awak pilih tertentu tau. Bukan rawak tau. Awak pilih tertentu. Pengkaji memilih saja daripada populasi berdasarkan ciri-ciri tertentu. Dia nak benda ni. Contoh dia sekarang ni, pengkaji ni dia nak mengkaji pandangan lelaki bermisai terhadap wanita yang bertudung katakan. Jadi sekarang ni dia hanya akan pilih lelaki bermisai saja. Lelaki tak ada bermisai dia takkan pilih. Jadi tak rawak lah. Faham? Lelaki bermisai di Tanya Malim katakan. Itu lagi spesifik. Faham? Contoh dia macam ni Pertama sekali kita buat convenient ataupun persempalan secara kebetulan Pengkaji memilih mana-mana saja yang ditemui yang paling dekat dengannya. Contoh dia sekarang ni dia ambil saja mana-mana yang dia boleh approach. Ini convenient sampling contoh dia sekarang ni Seterusnya persempalan bertujuan. Bertujuan ni apa? Persempalan proses dia persempalan yang mana kesekumpulan subjek yang mempunyai ciri tertentu dipilih secara responden kajian. Contoh dia sekarang ni, macam tadi saya cakap tadi lah, bertujuan tadi tu lah dia nak ada ciri-ciri tertentu. Dia nak kaji orang yang berpelajaran tinggi, dia nak kaji orang yang hebat bersukan, aktif bersukan dan juga dia nak kaji orang yang tidak merokok katakan. So dia ada kriteria tertentu dia.
itulah contohnya persempelan bertujuan. Okey, kalau kebetulan ni dia ada kriteria tertentu tetapi yang memudahkan dia, yang dia boleh capai. Kalau jauh-jauh dia tak akan capai. Contoh dia buat kajian dekat rumah dia ke. Itu adalah convenient sampling. Sebenarnya itulah miskonsepsi sebenarnya di kalangan awak semua sebenarnya. Kalau buat kajian berkenaan dengan persepsi pelajar katakan, selalunya awak akan gunakan convenient sampling. Awak akan cakap, sekolah A dipilih kerana dia adalah berdekatan dengan rumah saya and whatever. Salah sebenarnya tu. Awak tak boleh gunakan convenient sampling. Kerana apa? Kerananya convenient sampling selalunya orang akan gunakan kalau menggunakan pendekatan kualitatif. Selalunya kualitatif awak tak guna convenient sampling. Yang seterusnya, persempelan kuarta dikenali sebagai persempelan rawak berlapis bukan kebarangkalian. Kaedah ini berbeza daripada persempelan rawak berlapis kerana dalam persempelan rawak berlapis subjek dipilih secara rawak dalam kumpulan-kumpulan lapis. Sebaliknya persempelan kuarta, kita tengok kat sini. Ini persempelan kuarta. Jadi sekarang ni saya sampel bagi bangsa 100. Katakan bangsa A, bangsa B, bangsa C. So sekarang ni sub-sampel dia 50 siapa yang dapat dahulu. Saya sampel 30 siapa yang dapat dahulu dan juga saya sampel 20 siapa yang dapat dahulu. Contoh dia sekarang kan, kalau kita buat tengok kalau sistematik, secara rawak. Awak dah asingkan dah. Awak nak 50 katakanlah kita off record lah, kita nak 50 orang bangsa Melayu katakan. Daripada 50 orang bangsa Melayu tersebut, kita ambil je rawak je. Kita pick je siapa-siapa. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50 orang. Boleh? Kita cabut undi. Senang cabut undi. Kalau bangsa B katakan nak bangsa Cina katakan. Kita nak 30 orang jadi sampel kita. Kita cabut undi. Nama pertama sekali Wong. Kedua Lim. Ketiga Lee. Keempat apa? Keempat lagi apa? Darren. Kelima apa? Kalau yang C ni bangsa India katakan kita nak 20 orang. Kita cabut undi. Pertama sekali apa? Anusha. Kedua, Luin. Ketiga apa dan seterusnya. Kalaulah ini rawak sebab kita cabut undi. Tetapi kalaulah ini siapa yang dapat dahulu. Contoh dia sekarang ni kan awak just ambil je. Katakanlah awak dekat satu dewan besar. Awak nak 50 orang, 30 orang bangsa Cina dan 20 orang bangsa India katakan. 50 bangsa Melayu ni awak ambil je bangsa Melayu yang dekat-dekat dengan awak je. Sekitar awak je. Awak tak cabut undi pun. You macam tu je. Itu nama dia, awak gunakan apa? Persempelan kuarta. Dia bukan rawak. Awak ambil yang mendekat dengan awak. Rawak ni sebenarnya adalah apa? Semua orang ada kebarangkalian untuk dipilih. Kalaulah awak ambil sampel kuarta ni, kebarangkalian yang dipilih adalah apa? Orang-orang yang dekat dengan awak je. Itu kebarangkalian dia. Kalau orang jauh awak takkan pilih dia. So ia bukan rawak. Ingat, rawak tu adalah semua sama rata. Semua akan dipilih. Semua ada kebolehan untuk dipilih. Faham? Ini persempelan bola salji. Senang dia sebenarnya bola salji ni selalunya kan kalau orang nak interview tau. Let's say awak nak interview pelajar yang ada pelajar merokok di sekolah katakan. Ataupun apa bukanlah kot. Awak nak interview katakanlah pelajar-pelajar yang ada masalah awak nak interview pelajar yang cergas, aktif di universiti dan juga dia excellent di dalam pelajaran. Katakanlah A. Si A ni mula-mula sekali awak interview A. Lepas tu awak tanyalah dia, bagaimana awak balancekan awak punya pelajaran, bagaimana awak balancekan awak punya penglibatan aktif dengan dalam kurikulum. Lepas tu awak pesan kat dia, kawan-kawan awak ada tak yang dapat pointer yang lebih kurang awak? Ada tak yang memang excellent dekat dalam bidang sukan? Lepas tu si A ni beritahulah, katakanlah ini adalah Hanafi. Hanafi beritahulah, kawan saya ada Farhan, kawan saya ada Mimi, kawan saya ada Amirul, kawan saya ada bla bla bla. Jadi sekarang ni ini semua
awak pengkaji, awak akan tanya kat kawan-kawan yang lain. Awak akan interview lah yang lain. Awak akan interview Farhan, awak akan interview Mimi, awak akan interview whatsoever lah. Okey, macam tu Contoh dia sekarang ni awak, okey, jadi sekarang ni awak akan dapatkan seorang sampel. Daripada sampel inilah awak akan dapatkan sampel-sampel yang lain. Itu namanya snowballing. Kaedah snowballing, bola salji. Yang lain-lain ni tidak penting pun di takat FYP. Okey, persampalan dimensional, okey, persampalan case critical dan juga persampalan variasi maksimum. Dia tak berapa penting dalam peringkat FYP. Okey, ada apa-apa tak yang nak ditanya? Any question? Ada apa-apa tak? Doktor, kajian kuantitatif dia itu soal sendiri mesti berapa responden? Okey, awak kena tengok dekat sini. KJ and Morgan. Soal selidik kan? Kena tengok KJ and Morgan. Define dulu populasi. Okey, berapa populasi awak? Awak define dulu populasi awak berapa? Awak tengok berapa sampel awak yang perlukan. Katakanlah awak define populasi awak adalah pelajar UPSI. Pelajar SMP kimia di UPSI dari SEM 1 hingga SEM 7. Berapa? Contoh dia berapa orang Kata dah 2,000. Mana 2,000? Katakanlah 2,000 ni. Jadi sekarang ni awak punya sampel lah 322. Boleh? Kena ikut KJ and Morgan. Boleh. Oh, okey doktor. Kiranya kalau macam let's say saya nak ambil sampel tu semester 5 sampai semester 7 lah kan. So saya kena tahu tapi awak kena define tau kenapa awak nak ambil semester 5 dengan semester 7 tau. Ya, faham. Saya nak ambil semester 5 sampai 7. Awak kena define kenapa awak nak semester 5 sampai 7. Maybe dah sebab semua yang kimia, semua cakap macam tu lah kan. Semua ambil yang pendidikan kimia. Lepas tu macam tu ke doktor? Lepas tu semua guru pelatih macam tu ke nak cakapnya? Saya tak dapat. Saya contoh dia sekarang ni sebenarnya sebab kita pandemik lagi kan. Okay, so tak best, tak lah orang kata secara ilmiahnya. Tapi maybe lah kot awak nak kaji certain group of student di UPSI. Maybe awak nak justify kerana semester ini dan semester ini telah menjalankan PPG. Mereka telah mempunyai pengalaman di sekolah. Katakan macam itulah. Faham Okey doktor, faham. Contoh dia lepas tu sekarang ni berapa pelajar populasi awak tu? Katakanlah yang semester 5 dan 6 adalah seramai berapa orang? Contoh dia 200. Katakan 201. Sorry. Ini populasi 200. Okey, katakan 200. Jadi sekarang ni awak kena ambil 132 orang. Boleh? Okey, faham doktor. Okey, lainlah kalau awak jalankan kajian kes lain. Kajian kes dia kena 5 orang. Macam tu. Itu adalah kualitatif. Dia sikit. Selalunya. Okey? Any question? Ada tak lagi? Saya nak tanya awak. Saya dah confused dah. Saya kan share nota dengan awak. Nota mana Nota ni memang tak ada lagi kan? Tak ada lagi nota ni kan? Belum. Okey, saya masuk dalam grup lah Takut saya lupa. Kejap, saya masuk dalam grup nota ni. Sebenarnya saya lupa nota mana saya dah bagi awak, nota mana saya belum bagi awak. Boleh doktor semua sekali. Janganlah semua sekali kan. Sebab yang saya bagi awak yang dah saya discuss lah. Sebab yang dulu kuliah lepas punya pun belum dapat. Yang mana kuliah lepas punya saya pun dah lupa. Sekejap. Saya bagi dekat dalam grup WhatsApp boleh tak? Boleh kot Select keyword PP, setara nama, orang penilai. Kejap lecture notes. Okay. Presentation. Okay, good. Sekejap. Ini grup awak. Kejap, mana grup awak? Okay. Okay. Hari ni punya.
Sorry tu nota bahasa Melayu tak apa Jadi awak faham kan? Okay. Tak apa doktor, faham. Boleh je doktor. Bukan minggu lepas saya kat mana Okey, nanti update dengan saya lah. Saya minggu lepas saya ajar apa? Saya ajar locating, bukan locating saya ajar apa Saya ajar ni kan research methodology kan. Saya ajar ni kan research design kan. Betul kan? Hello. Ada orang tak geli. sure. Ya doktor. Research design kan. Experimental. Ingat lagi tak? Tak Okey, ingat. tak apa. Nanti saya check balik. Saya dah masuk hospital ni, saya dah mamai sikit, okey. Saya dah banyak lupa, awak ingatkan saya Kalau saya tak ingat tu Okey, boleh Okey. Jadi sekarang ni slide untuk hari ni dah di sharekan di dalam grup WhatsApp, okey. So sekarang ni saya nak tanya, ada apa soalan tak? Okey. Saya punya student FIB student saya tak semak lagi nanti saya semak minggu ni saya semak. Okey, chapter 1 dengan chapter 2. Kesian mereka dah hantar lama dah. Okey. So any question? Ada apa-apa tak nak tanya tentang FYP? Doktor, saya ada soalan. Kiranya untuk minggu ni dengan minggu depan kami kena siapkan bab 3 sebab minggu buka tu doktor nak bagi link hantar. Lepas tu next week tu kami mungkin lah kan. Mungkin saya tak cakap lagi saya tak decide lagi Mungkin doktor akan buat apa tu kita panggil proposal defense. Proposal defense tu kan. Pembentangan proposal. Okey mungkin lepas tu kalau ada pembentangan proposal tu kena buat elok-elok bab 1 bab 2 pula ke macam tu ke doktor flow dia? Yes. Lepas pembentangan nanti ada examiner yang akan komen. Kamu ada examiner tau, lecturer lain lah, lecturer daripada Jabatan Kimia lah. Dia akan komen. Lepas tu kamu akan bincang dengan SV awak apa benda yang awak perlu perbaiki. Lepas tu baru dah buat elok-elok. Itu barulah solid proposal. Macam tu. Dah minggu ke-13 tu barulah ada solid proposal. Okey, faham? Tapi proposal pun akan ubah-ubah juga. Proposal pun akan ubah-ubah juga nanti. Nanti awak dah setuju, akan ubah balik proposal. Macam itulah research. Okey. Boleh? Okey, saya faham. Saya faham. Yang saya nak presentation proposal tu jangan beritahu SV lain pula sebab saya baru nak plan. Okey. So ada apa-apa lagi tak? Any Doktor, question? saya ada soalan. Doktor, kiranya yang untuk defense proposal nanti yang slide PowerPoint tu kita kena buat, maksudnya kami kena buat based 1, 2, 3 based on bab tu lah kan. Kiranya kita kami perlu ringkaskan lah kan. Betul. Okay. Awak kena saya ada beritahu kan dekat dalam proposal. Okey, nanti tak apa, saya akan share dengan awak. Nanti minggu depan lah kot saya akan share dengan awak apa yang perlu ada kat dalam slide proposal tersebut. Okey? Boleh dia ringkas je tapi memang precise lah. Okay. So ada apa-apa lagi tak? Semua dah ada jumpa SV Awak dah minggu ke-9 ni, janganlah awak tak jumpa SV. Jenuh awak nanti. Nak kena kejar nanti. Semua jumpa SV Jumpa dah. Okay. Sebab saya ni sakit dah 2 minggu dah. So saya tak, orang kata tak adalah orang kata yalah bila you sakit you akan rehat, you tak buat kerja sangat. Jadi sekarang ni I pun tak update dah. Okey, awak dekat mana, awak kat mana. Awak dekat tahap mana, awak kat tahap mana semua Jadi sekarang ni minta tolong awak update sendirilah dengan awak punya SV semua Saya pun dah lama tak masuk office, dah 2 minggu tak masuk office. Saya pun tak jumpa kawan-kawan saya di office. Jadi saya tak tahu macam mana awak punya progress. Saya takut juga sebenarnya ni. Faham Okay. Any question? Tak ada. So far okay Okay. So sekarang ni apa-apa pun bincang dengan SV awak. Kalau ada berkaitan dengan metodologi ke apa benda ke, just
boleh bincang dengan saya lah, since saya pun adalah pensyarah dan penyelaras awak semua Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita sudahi kita punya kuliah. Tunggu kejap. Okay, mana Isa tak ada. mana Isa? Isa ni kenapa tak ada pula hari ni? Isa? Oh, tak ada Ketua awak Isa kan? Ya. Okey, tak apalah. Nanti saya berhubung dengan Isa lah. Sebenarnya saya nak bagi awak punya kehadiran. Saya nak minta tolong awak tik kehadiran awak. Okey? Boleh, tapi tak apa, saya akan discuss dengan Isa. Okey, boleh Okey, thank you so much. Kalau ada apa-apa, just bagi tahu saya Okey, saya minta maaf kalau ada saya buat salah ke awak Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, doktor.